Dan agama kita sebenarnya mengajar kita supaya cinta-cinta. Sebab tu kita bila orang meninggal, kita cinta orang meninggal tu walaupun dia ahli maksiat. Faham tak saya sebut? Jadi sebab tu kita baca talqin, sebab tu kita baca tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani adama wa astafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhum zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifin billahi wa sifati wal asma. وأذاقهم لذة مناجة من الأرض والسماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, kata dia, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'az hina tuwfiya. فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد يضايق هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. Terlebih dahululah saya apa yang saya muliakan ayahanda kita lah Qadhi Zainal dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir sekalian. Daripada Jabir tadi hadisnya itu riwayatnya Musnad Ahmad. Daripada Jabir, Sayyidina Jabir kata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'az hina tufiya. Kami telah keluar kepada Sa'ad bin Mu'az ketika hari dia tu meninggal. Falamma salla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a ala qabrihi wa suwiya alaih, dan tatkala telah menyembahyangkan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az tu dimasukkan ke dalam kuburnya wa suwiya alaih, dan kemudian kubur itu dikambus. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bertasbih di atas kubur tersebut. Fasabbahna tawilan. Kemudian kami pun mengikut bertasbih bersama Rasulullah hal keadaan panjang masa, lama. Berarti ketika saya habiskan dulu hadisnya. Kemudian summa kabbara fakabbarna. Kemudian Rasulullah bertakbir, kami pun bertakbir sama. Kemudian faqila ya Rasulullah, kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta, lima sabbahta thumma kabbarta, kenapa engkau tadi bertasbih dan kemudian engkau bertakbir? Kemudian jawab Rasulullah, laqad yudayiqu hadzal 'abd salih qabruhu hatta farajahu Allah anhu. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kubur telah menyempitkan tempat bagi ini hamba yang soleh, maka bacaan tadi itu aku baca sehingga Allah melepaskan himpitan kubur bagi orang dalam kubur tadi. Jadi yang saya nak sebutkan tuan-tuan, berbetulan sebab semalam kita baru habis pembentangan talqin tu kan. Talqin tu kalau tuan-tuan ingat, saya ulang semula lah supaya ingat, kalau siapa yang tak pernah datang maghrib tu ke ada urusan hadis pembentangan talqin tu, kita nak menceritakan yang pertama sekali fokus kita ialah perbuatan datuk nenek kita dulu adalah perbuatan yang mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut syariat agama Islam, dan talqin itu adalah untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Dan talqin itu memberi manfaat bagi orang mati sekira-kira disebut di dalam hadis tersebut bahawa malaikat tidak menyoal dia.
Sebab tuan-tuan, dalam kubur ni yang dikatakan siksa kubur kan, yang dikatakan siksa kubur tu, fitnah dalam kubur tu, tuan-tuan rasa apa selain daripada ular yang ular yang membelit orang tak sembahyang apa kan, semua kan, selain daripada siksa itu, tuan-tuan rasa siksa apa? Kalau disebut di dalam hadis yang lain ataupun disebut dalam kitab ni, kejap lagi saya baca dalam fatwa kubra ni, Ibn Hajar Al-Haytami, dia sebut fitnah tu ialah fitnah orang dalam kubur tu ditanya banyak-banyak kali. Maksudnya selepas ditanya, tuan-tuan, kita mati besok kan ditanya marabbuka, siapa Tuhan kau, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, kan ditanya kan. Kita kan dah jawab. Jikalau kita orang Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatanlah pada kita untuk menjawab. Jikalau orang Islam tu sudah menjawab, dah jawab dah, marabbuka, Allahu rabbi, dah jawab dah jawab sampai habis. Lepas dah jawab, ditanya lagi marabbuka, tanya dia gitu lagi, kita jawab lagi Allahu rabbi, ditanya lagi marabbuka, ditanya lagi. Agak-agak tuan-tuan, kalau bahasa kita tak terkencing kita. Sebab tu para sahabat, sebab suka saya nak tuan-tuan gambarkan, dalam kubur tuan-tuan, yang menakutkan kita bukan orang tuan-tuan. Kalau kita ni kena tangkap dengan katalah penjenayah kena tangkap kan, dia tu bersenjata lah katakan. Kalau kita ni pandai bersilat, bersenjata lah, senjata pun dapat kita tangkap, betul tak? Betul ke tak betul? Tapi kalau kita ada senjata, kalau yang datang dalam rumah kita tu harimau, agak-agak boleh pakai tak senjata nak lawan? Senapang lain lah cerita, kalau pakai pedang ke parang ke, itu bukan manusia kan, itu harimau kan. Kalau orang bersenjata, kita tahu macam mana cara kita nak bertindak. Tapi kalau harimau, tak boleh kita. Itu baru harimau. Habis kalau malaikat, dalam kubur tu malaikat. Jadi nak sebutnya, bila malaikat tu makhluk yang lain, dah lah dia tu bukan jenis-jenis yang hidup sama macam kita di alam dunia ni, tak, dia jismul latif, dia makhluk yang lain, dan dia tu sangat, kalau disuruh garang dia. Jadi dia tu dalam kubur dia yang tanya kita. Jadi ketika dia tanya kali pertama, kita dah takut, betul tak? Kita dah takut dah. Tapi bila ditanya banyak-banyak kali, itu yang dinamakan fitnah kubur. Sebab apa dinamakan fitnah kubur? Boleh jadi lepas ni kita tak jawab itu dah lagi. Sebab dah takut. Tadi dah jawab tak betul ke tak betul ni kan, ditanya lagi ni. Kita dah cakap dah Allahu Rabbi, dah dia tanya lagi marabbuka. Kita waktu tu apa? Tak kelam kabut kita. Itu yang dinamakan fitnah kubur. Takut-takut dah jawab ana Allahu Rabbi, takut-takut silap-silap, lepas ni tak jawab dah sebab takut jawapan salah. Dah dihentak-hentak kita begitu. Itu namanya fitnah kubur. Jadi yang saya nak sebut, ketika Jabir tadi mengatakan, saya bawa hadis ni berikutan sebab kita punya talqin kan. Jadi talqin tu menceritakan tentang salah satu faktor ataupun salah satu cara untuk kita melanjutkan ataupun menghubungkan cinta kita dengan sesama Islam, dengan orang kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan kita mati, kita talqinkan. Tujuannya sebab apa? Sebab boleh menyelamatkan orang dalam kubur. Okey, habislah kat situ. Kemudian di dalam hadis talqin tu juga ada menceritakan ataupun ada tanggapan yang kita dah buat dalam tu, yang kita dah menangani persoalan bila orang kata buat apa nak talqin. Kalau orang tu dah Islam kan, buat apa nak talqin? Sebab yang menjawab ialah amalan, betul tak? Yang menjawab ialah amalan. Sekarang saya bawa pula hadis ni supaya tuan-tuan nampak. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, Nabi pun cakap tadi kan, Nabi ni tuan-tuan, bukan semua orang mati dia pergi. Bukan semua asal mati je orang Islam dia pergi, tak. Jadi kalau dia pergi tu mesti orang tu rapat dengan dia. Kalau dia pergi tu mesti orang tu rapat dengan Allah. Kalau dia pergi mesti orang tu orang soleh. Jadi Sa'ad bin Mu'az bukan orang sembarangan. Jadi Sa'ad bin Mu'az, kalau di dalam hadis yang lain, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'az. Dalam hadis yang lain Nabi sebut Arash bergegar ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal. Arash bergegar tu bukan sebab apa, dia bergegar tu sebab rindu kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi cubalah tuan-tuan fikir, orang yang dia mati dirindui oleh Arash, agak-agak orang baik ke orang jahat? Tentu orang baik. Dan Nabi sendiri mengendorse dia, mengiktiraf dia tu hamba yang soleh. Bererti dia wali tuan-tuan. Dia waliullah. Dan dia tu waliullah, murid Rasulullah. Kita tuan-tuan murid siapa? Kita ni cuba fikir, kita ni murid siapa? Kita nak sampai dekat Rasulullah. Kalau saya sendiri nak sampai kepada Rasulullah, saya Syamsul Wahab, guru dia, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah 39 orang.
Jadi saya berguru dengan orang biasa, guru saya berguru dengan orang biasa, guru saya berguru dengan orang biasa, orang biasa, orang biasa, orang biasa, orang biasa. Dah sampai 36 orang, baru sampai kepada tabi'in, baru sampai kepada tabi'in, baru sampai kepada Rasulullah. Nak faham tak saya sebut? Jadi kita murid siapa? Kalau kita hafaz Quran sekalipun, kalau kita selalu datang masjid sekalipun, kita bukan orang special pun sebenarnya. Sa'ad bin Mu'az murid Rasulullah. Bukan saja dia murid Rasulullah, dia wali. Dia tu sekira-kira kalau dia nak cakap aku ni guru aku Rasulullah, hebat ke tak hebat? Hebat dah sebenarnya kalau dia bukan wali. Ini dia dah lah murid Rasulullah, lepas tu dia wali. Dalam keadaan dia wali, dalam keadaan dia tu murid Rasulullah, dalam keadaan dia tu soleh, Nabi endorse dia soleh. Nabi kata laqad yudaiku hadzal 'abd salih qabruhu. Nabi endorse dia soleh. Dalam keadaan dia soleh tu, kubur himpit dia. Itu murid Rasulullah, tuan-tuan. Fikirlah kita macam mana. Kita mana ada mana ada hari tak buat maksiat, mana ada. Tak ada, betul tak kan? Dah lah macam tu, kita pun jauh pula tu dengan Rasulullah. Itu murid Rasulullah kena himpit. Kemudian ketika dia kena himpit, Rasulullah sebabkan dia tu kasyaf, dia nampak dalam tu jadi macam mana. Oleh kerana sayangnya Rasulullah kepada Sa'ad ibn Mu'az, maka Rasulullah pun bertasbih. Rasulullah pun sebut subhanallah, 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 subhanallah. Para sahabat pun sebut subhanallah, 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 fasabbahna tawilan. Kalau dalam hadis disebut kami bertasbih dalam hal keadaan yang panjang, lama bertasbih atas kubur tu. Kemudian Rasulullah summa kabbara fakabbarna. Kemudian Sayyidina Jabir kata kemudian Rasulullah bertakbir. Lepas Rasulullah bertakbir, kami pun tiru, kami pun ikut, kami pun cakap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lamalah atas kubur tu. Okey. Kemudian barulah seorang sahabat bertanya, kenapa engkau tadi bertasbih dan kenapa engkau bertakbir? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad yudaiku hadzal 'abd salih qabrahu. Yang ni saya dah cerita tadi, yang dikatakan Nabi kata sesungguhnya kubur menyempitkan hamba yang soleh dalam kubur ini. Kemudian Nabi sambung belakang, hatta farajahullahu anhu, sehingga Allah membebaskan dia daripada himpitan tu dengan sebab zikir tadi tu. Okey, yang dekat sini juga saya nak kaitkan tentang pengebumian yang kita dah buat turun-temurun dengan atuk-atuk kita, ayah-ayah kita dulu. Selepas kita mengebumikan orang Islam, kita dah mengebumikan orang Islam, kan kita baca talqin, betul tak? Kita baca talqin. Okey, talqin kita dah tahu tadi, talqin ada dalilnya dan dalilnya pun sudah dikuatkan dan benda tu ada dalam mazhab kita walaupun ada khilaf. Ada khilaf dengan mazhab lain, tu cerita lain lah. Tapi kita sudah menetapkan dalilnya dan kekuatan dalil tu ada, dan dalil tu ada dan dia tu sudah dikuatkan dan dia dan kaedah untuk mengatakan talqin tu adalah sahih. Kaedah dia tu kaedah sahih. Okey, kita dah dapat dah talqin. Lepas kita talqin, kita buat apa tuan-tuan? Betul tak kita baca tahlil atas kubur? Kan? Betul. Tuan-tuan tak pernah pergi kubur. Saya dulu kat Kemasah jadi imam, itulah kerja saya. Sebab saya jadi imam siang, jadi orang meninggal kan kebanyakan siang kan, jadi siang buat kerja. Jadi lepas kita baca talqin, kan kita baca tahlil. Kita baca tahlil tu pun orang kata bid'ah, betul tak? Zikir orang kata bid'ah. Padahal tadi Sa'ad bin Mu'az, Nabi baca ke tidak? Memanglah Nabi tak baca tahlil, tapi Nabi baca subhanallah, zikir kan? Nabi baca tahlil. Kenapa Nabi baca tahlil? Hatta farajahallahu anhu, supaya orang dalam kubur tadi tu terlepas daripada himpitan seksa itu, maksudnya untuk diringankan atau dilepaskan daripada seksa. Jadi sekarang yang kita baca tahlil atau kubur, ikut Rasulullah ataupun tidak? Ikut. Sebenarnya ikut. Tinggal lagi sebab orang kadang-kadang mengajinya sikit. Orang ni ulama tuan-tuan, dia memberi ibarat, dia kata barang siapa yang sikit ilmu dia, nescaya banyak dia menyalahkan orang. Barang siapa yang banyak ilmu dia, nescaya tak banyak dia menyalahkan orang. Saya nak beri contoh satu lah. Kalau tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan tahu ke tidak cerita ni. Tuan-tuan kenal tak Profesor Hamka? Profesor Hamka kan? Profesor Hamka tu ketika dia mula balik daripada Mesir, dia kan ketika mula-mula dia mengajar di Indonesia, dia apa yang dia ajar? Dia kan ajar fahaman Wahabi. Tuan-tuan tahu ke tak tahu? Dia ajar fahaman Wahabi. Dia kata kunut tak ada, itu tak ada, ini tak ada, tahlil bid'ah, semua dia kata macam tu. Dan dia mempunyai pengaruh dan dia punya kitab. Ramai orang ikut dia sebab orang tengok dia prof kan. Orang tengok dia prof, orang ikut dia. Bila sampai hujung umur dia, baru dia jumpa dalil. Baru dia kata kunut tu ada. Baru dia nak kunut. Baru dia bai'ah tarikat dengan Abah Anum. Yang selama ni dia kata tarikat sesat, tarikat bid'ah.
Bila dia nak meninggal, baru dia ambil tarekat dengan Abah Anum, tarekat Naqsyabandi Qadiriyah, baru dia ambil. Jadi yang saya nak bagi tuan-tuan gambaran, kita ni sepatutnya menggunakan umur kita ikut ayah-ayah kita kan. Jadi sekarang umur kita berapa? 40 katakan. Jadi ataupun kita katalah kita ambil daripada 15 tahun lah. 15 tahun kalau kita ikut ayah-ayah kita, ikut atuk-atuk kita, atuk-atuk kita kan dah betul kan. Kita mati umur 60 lah katakan, ataupun 80 lah katakan. Panjang sikit kan. Tuan-tuan cita-cita umur panjang. Tuan-tuan nak umur panjang ke umur pendek? Jawapan yang patut tuan-tuan kena ada, umur panjang. Sebab Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang man tala umruh wa hasunat amaluh. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi tuan-tuan niat je umur panjang 100, 200 pun tak apa. Doa je Allah bagilah aku 200, tetapi 200 umur macam 15 tahun. Kesihatan macam 15 tahun. Kalau jadi minta macam itulah, panjang umur, kesihatan minta sihat. Jadi maksudnya kita boleh panjang umur, boleh beramal. Jadi sekarang katakanlah daripada 15 tahun kita ikut je atuk-atuk kita, kita ikut je ayah-ayah kita, kan? Sampai umur kita sampai umur kita 80 tahun. Berapa tu? 65 tahun kan? Jadi 65 tahun kita beramal penuh, beramal dah betul dah. Tapi kalau daripada 15 tahun kita belajar, lepas tu kita kata ayah-ayah kita dulu sesat, umur 60 baru sedar, ada 20 tahun, ada 15 tahun je lagi nak sampai 80 kan. Ada 15 tahun je baru nak beramal betul. Tuan-tuan faham tak saya sebut? Jadi itulah yang terjadi kepada orang-orang yang memakai serban ni. Maksud saya, itulah yang terjadi kepada orang-orang yang merasakan diri itu macam ulama. Dia tak nak ikut orang lain, dia rasa dia betul kan? Dia rasa dia betul. Kemudian bila dah umur dah panjang, baru dah dapat kajian, baru jumpa. Waktu tu baru nak rasa benda tu betul. Dah waktu tu tinggal berapa tahun je lagi. Tuan-tuan nampak tak? Itu sebabnya tuan-tuan, saya selalu sebutkan kepada kat mana-mana lah juga saya sebut, supaya kita ni yang pertama kena baikkan sangka kita dengan atuk nenek kita. Sebab atuk nenek kita bukannya dapat agama salah, dan dia dapat pun daripada kitab-kitab Mu'tabar. Itu cerita dia. Jadi sebab tu saya kata, kalau kita ikut je atuk-atuk kita, kita selamat dan kita dapat membanyakkan amal. Banyakkan amal kan? Jadi yang saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan, itulah dia Profesor Hamka tadi. Kalau tuan-tuan boleh carilah kisah dia tu dalam Google pun banyak dah cerita pasal dia, yang pasal ni lah. Walaupun dalam masa yang sama ada juga orang yang mengingkari. Kenapa mereka mengingkari? Sebab mereka nak jadikan Profesor Hamka tu sebagai idola dia. Jadi dia nak membid'ahkan kunut, dia nak membid'ahkan tahlil, nak membid'ahkan talqin, semualah dia nak buat. Jadi kita tak payah ambil pot kat situ. Kita sepatutnya ikut jatuh nenek kita, beramal sampai mati. Sebab amalan yang kita warisi pula daripada atuk nenek kita bukan amalan-amalan yang kosong-kosong. Dia ada kaitan dengan cinta. Tuan-tuan misalkan je, saya suka nak sebut juga ni. Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali, kalau tuan-tuan tengok di dalam kitab pembukaan Minhajul Abidin kalau tak salah saya, ataupun pembukaan kitab Ihya Ulumuddin, ataupun pembukaan kitab Khulasatul Tasanif, dekat situ dia ada menceritakan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dia meninggal. Ketika dia meninggal, sahabat-sahabat, murid-murid dia bermimpi berjumpa dengan dia. Jadi murid-murid dia pun bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali, tanya, ya Imam, wahai guru kami, dia tanya, apakah yang Allah perbuat kepada engkau? Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, aku diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi murid-murid dia bertanya, sebab apa? Macam mana yang boleh dapat keampunan, dapat rahmat Allah? Adakah sebab ilmu dia? Adakah sebab amal dia? Sebab dia kan wali, kan? Jadi Imam Ghazali tak ada. Bukan sebab tu. Dia kata hanya saja aku ni mendapat rahmat Allah dan diampuni sebab ketika aku mengarang Ihya, satu hari datang seekor lalat singgah kepada cangkir bekas dakwat tu tadi. Kan orang dulu kan cicah dakwat kan? Jadi Imam Ghazali tak cicah dakwat tu sebab nak biar lalat tu minum dulu. Jadi biar lalat tu dah habis minum, baru dicicah dakwat tu, baru ditulis. Okey. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dia tu diberi rahmat Allah Ta'ala sebab lalat tadi. Kejap lagi saya simpulkan ya. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi pula. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga meninggal dunia dan dia tu bermimpi murid dia bermimpi jumpa dia. Murid dia bermimpi jumpa dia, bertanya dengan soalan yang sama seperti mana Al-Imam Al-Ghazali tadi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi dia pun mengatakan, aku mendapat rahmat, aku diampuni oleh Allah Ta'ala dan aku mendapat rahmat daripada Allah. Jadi murid dia tanya, sebab apa? Adakah sebab ilmu kau? Adakah sebab amal kau? Dia kata tak.
Segala pengajaran-pengajaran aku itu adalah sombong, riak belaka, dia kata. Ni yang cakap ni wali ni tuan-tuan. Dia cakap segala pengajaran aku, majlis-majlis aku, ceramah-ceramah aku, kitab-kitab aku, karangan-karangan aku, semuanya takabur dan riak, semuanya sombong dan riak. Riak faham tak? Riak ni kita buat sesuatu supaya orang puji kita. Oh, alim orang ni kan, macam tu kan. Itu riak. Kalau sombong, kita nak orang tahu aku ni alim, hormat aku, itu sombong. Kalau riak, kita buat sesuatu, kita tak kisah pun orang hormat kita tidak, tapi kita nak orang puji kita belakang-belakang. Macam tu, kita buat supaya dapat pujian. Jadi dia kata, aku punya amalan, dengan aku punya karangan, dengan aku punya ilmu, semuanya riak belaka. Riak dan sombong belaka, dia kata. Melainkan ada satu malam yang aku buat sembahyang sunat dia sebut rukaiat. Dia tak sebut rakaatain, dia sebut rukaiat. Rukaiat dengan rakaatain berbeza tuan-tuan. Rakaatain 2 rakaat kan, 2 rakaat tapi solid. Tapi kalau rukaiat ni 2 rakaat yang tak solid. Maksudnya sembahyang baca wajib je, Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, buat yang wajib je. Subhanallah, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim pun tak baca. Duduk rukuk je, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, at-tahiyyatul mubarakatus, baca yang wajib je. Okey, kenapa biasanya jadi macam tu? Biasanya jadi macam tu bila kita bangun baru dah nak masuk subuh. Kan kalau kita bangun sebelum nak pergi masjid kan kita bangun awal. Kalau awal kita bangun, kita mungkin boleh buat 8 rakaat ataupun 10 rakaat. Kalau tuan-tuan bangun sejam awal, tuan-tuan boleh buat berapa rakaat? 20 rakaat. 20 rakaat. Ini biasanya bangun awal, tapi hari tu bangun lambat. Bila hari tu bangun lambat, subuh dah nak masuk, sembahyang tahajud tak buat lagi. Jadi nak buat juga sembahyang tahajud. Sebab apa nak buat juga? Sebab sembahyang tahajud tu ialah lambang kehambaan. Aku sembahyang ni bukan sebab engkau fardukan, tapi sebab aku ni hamba kau, aku ni orang hina, aku sembahyang. Jadi sembahyang tahajud tu. Jadi oleh kerana masa tak cukup, terpaksa sembahyang ringkas-ringkas je. Jadi kalau sembahyang ringkas-ringkas, boleh tak nak action? Tak boleh dah nak action. Tapi sebabkan sembahyang yang ringkas tadi itulah yang tak boleh nak action, itu yang Allah pandang. Sebab 2 rakaat tu dia buat betul-betul sebab nak hambakan diri kepada Allah. Nampak? Jadi dia kata dia tu diselamatkan kerana sembahyang 2 rakaat. Baik, habis yang dua orang tadi, Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua Syekh Junaid Al-Baghdadi. Yang ketiga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni saya dah pernah cerita dah, kalau tuan-tuan ingat, dekat kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah. Kenapa kitab tu dinamakan Usfur? Sebab kisah depan dia kisah Sayyidina Umar dengan burung Usfur. Sayyidina Umar juga meninggal dan dia tu bermimpi oleh para sahabat, bermimpi dan para sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang Allah buat kepada kau? Dia kata, Allah ampunkan aku juga. Kemudian sahabat bertanya, dengan sebab apa Allah ampunkan? Adakah sebab adil kau? Sayyidina Umar kan adil. Sayyidina Umar kan dia menjadi pemimpin, dia kan miskin kan, dia tolong orang, dia sama-sama miskin dengan orang, sama-sama miskin dengan orang. Jadi adakah sebab engkau adil? Adakah sebab itu? Adakah sebab ini? Sayyidina Umar kata tak. Sayyidina Umar kata sebenarnya sebab satu hari, pendek ceritanya, Sayyidina Umar berjalan dekat pekan, berjumpa dengan seorang budak. Dia main burung usfur, dia main burung relayang, burung ciak. Main burung relayang, burung tu lemah. Dia dah digomoy oleh budak tu. Burung tu lemah. Jadi Sayyidina Umar kesian, burung tu dah lemah. Jadi Sayyidina Umar kata dekat budak tu, boleh tak aku beli? Jadi Sayyidina Umar beli, Sayyidina Umar lepaskan. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok sekarang tuan-tuan, yang saya nak kaitkan dengan atuk kita, tuan-tuan tengok ya. Imam Ghazali tadi, dia selamat sebab apa? Sebab cinta kan, betul tak? Dia kesian dekat lalat tu, nampak? Yang tadi Syekh Junaid Al-Baghdadi, sebab apa dia tu diselamatkan? Juga sebab cinta dengan Tuhan. Tak nak putus cinta sekira-kira kita tak menunaikan apa yang boleh menyebabkan Allah cinta pada kita kan. 2 rakaat pun ringkas-ringkas pun buat jugalah, asalkan kalau boleh dengan ini dah dapat cinta. Betul nampak? Jadi Syekh Junaid tadi pun kerana cinta juga kepada Allah. Sayyidina Umar pun kerana cinta juga kepada burung tadi tu. Jadi kita ni tuan-tuan, agama kita sebenarnya mengajar kita supaya cinta-cinta. Sebab tu kita bila orang meninggal, kita cinta orang meninggal tu walaupun dia ahli maksiat. Faham tak saya sebut? Jadi sebab tu kita baca talqin, sebab tu kita baca tahlil. Itu kalau yang meninggal tu orang biasa. Kalau meninggal tu bapak kita, mesti lagi cinta. Kalau orang meninggal tu orang biasa, kita talqinkan sebab sayang, kan? Kalau orang yang meninggal tu kawan rapat sangat dengan kita, mesti kita sayang. Itu kalau kawan rapat. Kalau
Kalau mak, kalau adik-beradik, kan cinta tu. Faham tak? Jadi benda yang dah diwarisi, yang kita waris daripada mak bapak kita, bukan saja hanya kerana dia tu mengikut syariat, tetapi dia tu berisi dengan cinta. Dia tu berisi dengan cinta. Dia tu berisi dengan cinta. Itu yang nak kena ada. Kalau benda tu tak ada tuan-tuan, sembahyang tak ada gunanya. Kalau cinta tak ada sembahyang tak ada guna. Aqimis solat li dzikri. Dirikanlah sembahyang supaya mengingat aku. Ini gayanya macam tak sempat nak baca rasanya ni. Ya, tak sempat nak baca. Apa? Okey. Kemudian apa? Kemudian yang saya nak sebut, tak apalah, saya rasa saya tak baca satu persatu, cuma saya nak sebut sikit. Di dalam kitab ni, Fatwa Kubra ni, ataupun dalam kitab yang lain, Al-Hawi lil Fatawi. Tuan-tuan ingat tak, bila lepas orang meninggal, kan kita buat kenduri, betul tak? Kita buat kenduri makan, betul? Kenduri makan. Kemudian kita difitnah. Saya bagi jawapan dulu. Kenduri makan itu dapat pahala sunat. Jikalau betul lah niat dia. Kalau tidak dapat pahala, tak ada pahala lah, harus je lah begitu. Kalau kena jalannya, kena niat dia, dapat pahala sunat. Dan benda tu, saya bagi jawapan dulu, benda tu dibuat sejak zaman tabi'in, khilaf zaman sahabat. Maksudnya ada yang mengatakan benda tu berlaku pada zaman sahabat, ada yang mengatakan benda tu dilakukan oleh sahabat, ada yang mengatakan benda tu dilakukan oleh tabi'in yang bagi makan ni. Bila dalam kitab Jawi tuan-tuan, dia, kalau tuan-tuan buka Furu'ul Masail, kalau tuan-tuan buka I'anatul Talibin, kalau tuan-tuan buka apa kitab Matla'ul Badrin, kalau tuan-tuan buka semua kitab Syafi'iyah, nanti dia akan cakap membuat makanan untuk orang mati itu adalah bid'ah munkarah. Maksudnya bid'ah yang tak baik, dia kata macam tu kan. Jadi benda tu diracun kepada otak kita sampai dia kata kita tak ikut mazhab Syafi'i. Tuan-tuan faham tak? Sebab kita buat tak makanan? Buat. Sebenarnya tak bid'ah tuan-tuan, jangan takut pula. Sebenarnya tak bid'ah. Dalam kitab tu sebut bid'ah sebab apa? Ni yang saya nak sebut. Sebab dalam hadis yang lain ada sahabat menyebutkan, dia kata na'udduha niyaha. Kami ashabuha niyaha. Kami menganggap buat makanan tu kalau sebab niyaha haram. Faham tak? Kalau sebab niyaha haram. Niyaha faham tak? Meratap. Kita buat makanan tu meratap. Sekarang kita buat makanan tu untuk meratap ke untuk hadiah pahala? Untuk hadiah apa? Untuk hadiah pahala. Jadi kita buat tak haram. Ini yang saya nak kaitkan dengan masalah talqin tu lah. Jadi bila dah mati, kita buat makanan. Sebab apa yang saya nak sebut, perkara tu tuan-tuan, yang atuk nenek kita buat tu dulu, bukan kita yang mula-mula buat, bukan ulama-ulama kita yang buat, bukan atuk nenek kita mereka-reka. Dia ada dalam kitab, dalam kitab ni, dalam fatwa mazhab Syafi'i juga. Jadi disebut dalam kitab ni tuan-tuan, sebenarnya saya sebut ajalah, saya tak baca lah saya rasa. Dalam kitab ni disebut dia kata, ada orang bertanya kepada Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata, kami mendengar ada orang mengatakan bahawa ada hadis yang mengatakan setiap orang yang masuk dalam kubur akan difitnah selama 7 hari. Adakah hadis tu ada asal? Jadi dijawab oleh Ibn Hajar Al-Haytami, dia jawab hadis tu ada asal asil. Asal asil ni maksudnya asal yang sangat kuat. Ada asal. Jadi oleh kerana dia tu difitnah selama 7 hari, kemudian hadis tu pula dia sebut, hadis tu pula diriwayatkan oleh ada yang disebut oleh Tawus dan ada juga yang disebut oleh Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar ni dia lebih besar daripada Tawus pada pihak tabi'in. Sebab ada yang mengatakan Ibn Abdul Bar adalah tabi'in dan ada yang mengatakan dia tu sahabat. Sebab dia tu lahir pada zaman Nabi dan dia pernah ada pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Berarti dia lama. Dan apa yang terjadi ketika itu disebut dalam ni, ketika itu mereka ketika mengetahui manusia yang mati difitnah selama 7 hari. Maksudnya tuan-tuan, 7 hari kita digertak dek malaikat tu. Marrobuka 7 hari. Itu yang namanya fitnah kubur. Sebab takut-takut tertukar jawapan. Jadi macam mana nak ringankan benda tu? Jadi para sahabat ataupun para tabi'in, atas jalan khilaf di sini ya, para sahabat ataupun para tabi'in, mereka mensedekahkan makanan. Kalau dalam fatwa kubra ni disebut benda tu berlaku pada zaman Nabi dan Nabi diamkan, Nabi mengetahui dan Nabi diamkan. Wa ya'lamuhu wa yuqarriruhu. Maksudnya Nabi mengetahui, Nabi diamkan je. Maksudnya benda tu dibuat. Sebab apa menyedekahkan makanan? Sebab menyedekahkan makanan ni tuan-tuan, kita orang yang meninggal, bila kita sedekah satu harta kan, kita sedekah makanan dan kita niat hadiah tu kepada orang mati, itu sampai dengan ijma'. Tak ada orang bangkang. Boleh faham? Yang sedekah tahlil itu kita dah dirikan dalil, kita tahu benda tu sampai. Faham? Tetapi ada khilaf yang lain mereka kata tak sampai. Boleh faham? Jadi kita kata
Kita kata sampai sebab dalilnya ada. Okey. Jadi sekarang orang bertanya kenapa tabi'in dan sahabat buat memberi makanan bila orang mati, kita buat kenduri makan, lepas tu pahala makanan tu kenapa bagi makan? Kenapa tak baca talqin? Dalam ni sebut, kenapa tak baca talqin 7 hari? Kenapa buat makanan 7 hari? Jawapan dia sebab talqin khilaf. Yang saya nak fokus dekat sini, agama kita ajar cinta. Boleh faham? Agama kita ajar cinta. Kalau kita kata orang tu difitnah selama 7 hari dan kita mensyariatkan talqin selama 7 hari, nanti yang akan ditalkinkan hanya golongan macam Syafi'iyah, golongan mazhab Syafi'i yang mentalkinkan orang mati. Jadi siapa yang bukan mazhab Syafi'i tak kena talkin. Talkin tu ada tak faedah? Ada faedah. Dari sudut adatnya boleh jadi Allah selamatkan orang yang kena talkin. Habis kalau orang yang tak kena talkin, yang ulama-ulama dia mazhab dia kata tak payah talkin, dia beratlah, betul tak? Jadi kita tak nak benda tu. Jadi sebab tu kita keluar fatwa bukan talkin 7 hari, talkin sehari je. Talqin tak 7 hari, tetapi 7 hari itu sedekah makanan. Sebab sedekah makanan Syafi'i pun terima, mazhab lain pun terima. Jadi semua orang Islam akan selamat. Boleh faham tak? Jadi tujuan ulama buat tu, tuan-tuan nampak tak dekat fokus saya dekat cinta tu? Tuan-tuan nampak tak? Jadi kadang-kadang pula orang ada mengatakan, nanti dia kata orang Melayu ni sikit-sikit nak subsidi. Brim pun nak, bila dah mati pun nak tahlil, dia kata. Kita ni perlu tak bantuan orang? Perlu, sebab benda tu disebut oleh Nabi sendiri. Nabi kata innallaha fil aunil abdi makana fi aunil akhi. Allah membantu seseorang bergantung kepada dia bantu tak kawan dia. Jadi kalau orang mati, kita mesti tolong. Besok kalau kita mati, kita akan ditolong. Boleh faham tak tuan-tuan? Saya harap fokus tu sampailah kepada tuan-tuan. Kemudian saya nak sebut jugalah pasal PDF yang dah saya beri tu, saya berharap sangat kalau tuan-tuan dapat mengajar, kalau tuan-tuan boleh mengajar anak-anak ke, cucu-cucu ke, ataupun kalau tuan-tuan cikgu ke, ustaz ke, ustazah ke, ataupun pensyarah ke, ajar dekat kita punya orang yang duduk di bawah kita, yang duduk di bawah pengaruh kita, ajar supaya benda ni berkembang, supaya tak penat maksud saya datang pahaman-pahaman kita penat nak membetulkan. Jadi ajar je berkembang supaya kita dapat membaikkan sangka kita dengan amalan-amalan yang betul sejak dulu tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala sabahna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna ya Allah bil fahmi wa radul ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada yang hadir dan diberi berkat kepada yang tidak hadir, dan diberi berkat kepada ini masjid dan diberi berkat kepada isi ini masjid, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada karya ini masjid, dan diberi berkat kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimi, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Al-Habib dan kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Kamasyur dan diberikan luas kesihatan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Lakaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dimurahkan rezekinya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah meninfakkan dirinya, hartanya, tenaganya dan makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis yang seperti ini, yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu, dan pada masa yang sama tidaklah saya mengurangkan sedikit pun kehormatan saya kepada sekalian mereka itu. Dan diberikan berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih.